Ini bab senyum dan ketawa. Fatimah berkata, Nabi SAW telah berbisik dengan aku, dia telah berbisik kepadaku, aku pun ketawa. Ibnu Abbas berkata, Allah lah yang membuatkan orang ketawa dan menangis. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rifa'ah Al-Qurazi telah menceraikan istrinya. Dicerainya dengan cerai yang putus. Al-fabatta talaqaha, mana dihabiskannya cerainya. Fatazawwajaha, selepas itu Abdurrahman bin Az-Zabir, bukan bin Az-Zubair dah, bin Az-Zabir. Abdurrahman bin Az-Zabir mengahwininya, yang selepas daripada Rifa'ah. Perempuan itu datang kepada Nabi. Selepas itu perempuan itu datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, innaha kanat 'inda Rifa'ah. Dulu dia istri Rifa'ah. Lepas itu Rifa'ah telah mencerainya 3 cerai. Telah talak 3 dia. Lalu dia dikahwini oleh Abdurrahman bin Az-Zabir. Dia, demi Allah, kata dia, tidak ada padanya, wahai Rasulullah, kecuali seperti ini. Dia lihudbatin, untuk renda yang dipegangnya dari jilbab, yakni kain telekung dia tu, seperti ni. Dia tu seperti ni. Qala wa Abu Bakar jalisun, kata perawi ni, ketika itu Abu Bakar sedang duduk dekat Nabi SAW. Ibnu Sa'id bin Al-As pula, iaitu Khalid namanya, sedang duduk, sedang berada dekat pintu rumah tu, menunggu, menanti dia diizinkan, yakni untuk masuk. Maka berserulah Khalid itu, dia memanggil Abu Bakar. Dia panggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak sergah perempuan itu daripada ceritanya kepada Rasulullah SAW secara terbuka begitu? Tetapi Rasulullah SAW sendiri tidak lebih dari tersenyum. Rasulullah SAW sendiri tidak lebih dari tersenyum. Kemudian baginda bertanya dia, barangkali engkau mahu kembali kepada Rifa'ah? Tak boleh, sehinggalah engkau merasai madunya dan dia pula merasai madumu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Sa'ad, Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ini daripada ayahnya, ini Sa'ad. Katanya Umar bin Al-Khattab telah meminta izin kepada Rasulullah SAW. Pada ketika itu dekat Nabi SAW ada beberapa orang perempuan Quraisy yang sedang bertanya baginda, dan mereka banyaklah bercakap dengan baginda dengan tinggi pula suara mereka, melebihi suaranya. Bila Nabi SAW, bila Umar meminta izin, mereka pun cepat-cepat lari ke balik tabir. Mereka pun pula cepat-cepat pergi ke balik tabir. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan kepada Umar. Masuklah Umar. Dalam keadaan Nabi SAW sedang ketawa. Maka Umar berkata, adhakallahu sinnak, semoga Allah sentiasa membuat engkau ketawa. Semoga Allah sentiasa membuat engkau ketawa, yakni gembira. Semoga Allah menyerikan gigimu sentiasa, yakni semoga Allah membuat engkau gembira sentiasa. Wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ketika itu Nabi SAW berkata, aku heran kepada perempuan-perempuan yang tadi ada duduk dekat aku. Bila saja mereka mendengar suaramu, cepat-cepat mereka lari ke balik tabir.
Umar pun berkata, sepatutnya engkaulah yang lebih patut mereka geruni, wahai Rasulullah. Thumma aqbala alaihinna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap mereka. Umar pergi kepada mereka sambil dia berkata, wahai musuh-musuh diri mereka sendiri, adakah kamu gerun kepadaku dan kamu tidak gerun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka pun berkata, engkau lebih keras dan kasar berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada ketika itu berkata, teruskan Umar, wahai Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih. Jadi itu teruskan lagi, cakaplah lagi, wahai Ibn al-Khattab. Ataupun kalau kita bahasa Kelantan enggak mudah, gitu. Apa kita nak tulis lagu mana waktu kalau kata lagu tu? Nah, tu maknanya lagilah, katalah nak kata apa lagi? Kalau kita demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, syaitan tidak bertemu syaitan dengan engkau berjalan di suatu lorong atau suatu jalan, melainkan ia akan mengambil selain dari jalanmu. Dia akan memilih jalan yang lain dari jalanmu. Yang Nabi SAW kata kepada Sayyidina Umar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya, bila Rasulullah SAW berada di Taif, dia berkata, besok insyaAllah kita akan pulang. Maka berkatalah beberapa orang sahabat Nabi SAW, tidak, kita akan terus berada di sini sehingga kita dapat menguasainya, kita dapat menakluk Taif itu. Nabi SAW pun berkata, kalau begitu pergilah. Pergi. Qala, kata perawi ini Abdullah bin Umar, mereka pun pergi dan berperang dengan hebat sekali, dengan dahsyat sekali, dan banyaklah berlaku luka-luka di kalangan mereka. Banyaklah mereka mendapat luka. Lepas itu Rasulullah SAW pun berkata, besok insya-Allah kita akan pulang. Qala, kata perawi ini, yakni Ibnu Umar, semua diam. Tetapi Rasulullah SAW pula suka ketawa dia. Humaydi berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami hadis ini dengan lafaz khabar semuanya, dengan lafaz ikhbar, yakni akhbarana, bukan dengan an-anah, seperti yang telah diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id tadi. Sufyan an Amrin an Abil Abbas an Abdullah, tidak lagu tu, tetapi mengikut tariq Humaydi ini daripada Sufyan. Dia kata, Humaydi kata Sufyan beriwayatkan dengan khabar belaka, yakni akhbarana Amrun qala akhbarana Abul Abbas qala akhbarana, gitulah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, ada seorang lelaki datang ataupun pergi kepada Nabi SAW. Orang itu berkata, aku telah binasa, aku telah menyetubuhi istriku pada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW berkata, yakni kepadanya, a'tiq raqabatan, engkau merdekalah seorang hamba. Qala, orang itu berkata, saya tak ada hamba. Nabi SAW kata, kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Dia kata, aku tak mampu. Nabi SAW berkata lagi, kalau begitu engkau beri makanlah kepada 60 orang miskin. Orang itu berkata, la ajidu, saya tidak ada apa-apa untuk memberi kepada orang-orang miskin itu. Tak lama kemudian dibawakan kepada Nabi SAW satu bakul berisi buah tamar. Ibrahim berkata, arq itu maknanya miktal, bakul.
ataupun raga yang besar itu. Dia pun tanya, di mana orang yang bertanya tadi? Orang itu pun pergilah dekat. Dia pun kata, tasaddaq biha, engkau sedekahkan ini, buat Ammar ini. Dia orang itu pun berkata kepada orang yang lebih miskin dari saya, demi Allah, kata dia, tidak ada di antara dua kawasan berbatu hitam di Madinah ini penghuni rumah yang lebih miskin dari kami. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketawa sehingga nyata giginya, sehingga nyata gigi nawajid, sehingga nyata gigi belakangnya nyata. Qala fa antum idzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalau begitu kamu sendirilah ambilnya. Kalau begitu kamu sendirilah ambil ni. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selimut Najran yang keras bahagian tepinya. Lalu baginda bertemu dengan seorang Arabi. Arabi itu pun menarik selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasar sekali. Anas berkata, aku nampak di batang leher Nabi sallallahu alaihi wasallam kesan tepi selimut itu kerana kuatnya tarikan Arabi tadi. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, suruhlah orang berikan kepada saya sebahagian daripada atau sedikit daripada harta Allah yang ada padamu. Nabi SAW pun berpaling kepadanya sambil dia ketawa. Paling dia suka. Kemudian Nabi SAW pun suruh orang berikan kepada dia pemberian, apa-apa pemberian. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah, katanya Nabi SAW tidak terlindung dariku semenjak aku Islam, dan tidak dia melihat kepadaku melainkan dalam keadaan dia tersenyum, tersenyum ke arahku, tersenyum di mukaku, mana di hadapanku lah, tersenyum di hadapanku, di hadapan mukaku, tersenyum kepadaku lah maksudnya. Sesungguhnya aku telah mengadu kepadanya bahawa aku tidak dapat berada dengan tetap di atas belakang kuda. Maka Nabi SAW pun menepuk dengan tangannya ke dadaku sambil dia mendoakan, ya Allah, thabbithu, tetapkan dia, waj'alhu hadiyan mahdiya, dan jadikanlah dia seorang pemimpin yang terpimpin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zainab binti Ummi Salamah bahwa Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu kerana perkara benar, yakni untuk menyatakan perkara yang benar. Adakah seseorang perempuan itu perlu mandi kalau dia berihtilam? Nabi SAW menjawab, ya, kalau dia ada nampak air. Ummu Salamah pun tergelak. Dia kata, adakah perempuan berihtilam? Maka Nabi SAW bersabda, fima tushbihul walad, kalau tidak begitu, kenapakah perempuan itu menyerupai anak dia? Kenapa orang perempuan itu serupa dengan anak dia? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, tidak pernah aku lihat Nabi SAW ketawa sehabis tenaganya, habis gering, kita kata. Tak pernah aku lihat Nabi SAW ketawa habis gering, mustajmi'an qattu dhahikan. Tidak pernah aku melihat Nabi SAW ketawa terbahak-bahak lah, kita kata. Sehingga aku dapat lihat lahawatihi, anak lidahnya. Baginda hanya tersenyum. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW pada hari Jumaat. Pada ketika itu baginda sedang berkhutbah di Madinah. Orang itu berkata, hujan tertahan, hujan tak ada langsung ni, mintalah
kepada Tuhan, biar hujan. Nabi SAW pun tengok ke langit. Pada ketika itu kami tak ada nampak pun awan. Dia pun minta hujan. Tiba-tiba awan pun muncul bertindih-tindih. Kemudian mereka pun dihujani sehingga mengalir saluran-saluran ataupun longkang-longkang di Madinah itu. Dan terus hujan hingga kepada hari Jumaat berikutnya. Hari Jumaat depan, hari Jumaat berikutnya. Tidak berhenti-henti. Kemudian orang itu berkata, ataupun orang lain pula berkata, ini Syak perawi, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada Jumaat berikutnya, orang itu berkata, kita telah tenggelam. Kita telah tenggelam nih, banjir ni. Fad'u rabbaka, mintalah kepada Tuhan biar dia hentikan hujan ini menimpa kita. Nabi SAW pun ketawa. Kemudian dia berkata, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, biarlah hujan itu turun di sekeliling kami, di sekeliling kami, janganlah ia turun ke atas kami. 2 kali atau 3 kali terus awan itu pun berselera, pecah-pecah, terpencar-pencar di Madinah, terpecah-pecah ke kanan dan ke kiri. Hujan turun di sekitar, kawasan sekitar kami, tetapi tidak turun, tidak menimpa kami sedikit pun. Allah mahu menunjukkan kepada mereka karamah atau kemuliaan Nabi-Nya SAW, dan mahu menunjukkan bagaimana doanya dimakbulkan oleh Allah. Sekatu dulu. Ini masih lagi dalam Kitabul Adab, bab adab lagi nih. Adab sopan, akhlak, perangai yang baik, budi pekerti yang mulia. Ini termasuk dalam itu. Termasuk di antara hal ini suka, senyum, ketawa ni itu termasuk dalam adab juga nih. Comel juga. Orang kalau tak rajin suka, susah juga tak rajin senyum. Mestilah murang keluarga dia tu, tak rajin senyum. Mestilah dalam keadaan tidak gembira, tidak suka, dalam keadaan ketakutan, kebimbangan semua. Makanya marah lah kan, kalau tak suka. Maknanya suka itu pun di antara perkara yang mencantikkan, mengelokkan, membahagiakan, menyerikan suasana juga. Suka dan senyum itu. Kalau tak senyum langsung tak boleh. Cumanya kalau tak senyum langsung tak boleh juga. Kalau suka kuat sangat tak boleh juga. Hak sederhana tu boleh. Setara mana? Inilah senyum dan ketawa. Hak tak senyum qahqahah. Dan masam itu hak tak senyum. Masam. Hak tu tak senyum. Kalau duduk di peringkat ni, masih lagi seseorang itu dikira baik, comel tu. Senyum ni dari mana? Senyum. Senyum kita maklum lah. Iaitu dengan tidak bunyi suara tu. Tapi muka tu nampak ceria, nampak gembira, menampakkan kegembiraan, kesukaan hatinya. Itu senyum. Ketawa pula, iaitu diri sendiri ataupun dekat-dekat dia tu dengar, boleh dengar, suka. Ketawa. Lagu tu orang panggil dhihk. So lagi qahqahah orang panggil. Ketawa terbahak-bahak. Suka habis ring kata. Suka habis ring. Suka habis ring ni hak jauh. Hak rumah jauh tu pun dengar lagi. Hak tu tak molek. Hak tu tak molek. Hak tu dia jadi kauduh pula peribadi seseorang. Jadi hak naknya sekadar tadi. Sekadar ni tak apa. Nabi SAW sendiri senyum, dia sendiri suka sekadar tadi. Orang lain, anak dia Fatimah suka, dan lain-lain, ramai lagi sahabat-sahabat dia pun ketawa juga. Inilah Imam Bukhari mari ta'liqat ini. Dalam tarjumatul bab dia ni petikan daripada tanpa sanad lah. Sebenarnya hadis ini pun dia mari dah dengan sanadnya dulu. Sudah jumpa. Fatimah kata, Nabi SAW bisik dengan aku pada ketika dia sakit nak mati tu. Dia bisik. Lepas tu aku pun jadi suka. Maka orang pun tanyalah, di antaranya Aisyah yang tanya,
Bapa? Mula-mula tu Nabi bisik tu kamu menangis. Lepas tu kamu suka pula. Kenapa? Tu dulu kita sudah jumpa. Dia pun cerita hak mula-mula menangis tu pasal dia rakyat dia nak mati dah. Dan hak kedua suka tu sebab dia kata hak mula-mula sekali daripada keluarga dia akan mengiringi dia ialah kau sendirilah, Fatimah sendiri akan mati. Lepas pada dia. Hak tu Fatimah suka. Nak ceritanya di sini dia suka dhahiktu, aku ketawa, aku suka, tak apa suka tu. Tidak salah. Dan orang yang warak dan orang yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun suka juga. Bukan tak suka. Bukan senyum. Bukan apa ni? Senyap tak apa ni tak senyum langsung. Tidak lagu tu. Suka. Ibnu Abbas berkata Allah huwa adhaka wa abka. Dialah yang membuatkan orang ketawa dan membuatkan orang menangis. Yani kalau dalam batas ni tak apa lagi. Sebab apa? Hak ni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dia buat tu molek. Cuma kalau melebihi had, hak tu tak molek lah. Setiap sifat Allah Subhanahu Wa Taala buat tu adalah molek. Misalnya kita kata marah, cemburu, memang molek. Tapi kalau lebih tak boleh lah. Kalau lebih tu. Jadi dia sebut pun sini dalam keadaan adhaka. Adhaka tu membuatkan ketawa. Ketawa ni semua tak adil. Peringkat tadi. Kemudian dia sebutlah hadis pula daripada Aisyah. Hadis ni sudah berapa kali kita juga jumpa dari Rifa'ah. Cerai dengan 3 cerai ataupun 3 talak isteri dia tu. Lepas tu isteri dia tu dikahwini oleh Abdurrahman bin Az-Zabir. Lepas tu dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia royak lagi gini. Dia pun kata, dia ni jadi lagu ni. Dia pegang renda kain kelubung dia. Ada renda kain dia tu kan bulu-bulu ujung tu. Renda tu orang buat renda. Dia maknanya lembek lah. Gitu. Ketika itu Abu Bakar ada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Sa'id bin Al-As pula duduk dekat pintu. Dia dengar lah tu. Dia dengar. Duduk tunggu nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia nak masuk lah. Tunggu dia dengar lagu tu, dia pun berteriak lah. Dia kata, Abu Bakar, kenapa kau tidak halal dia tu? Kecek lagu tu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi kurang adab lah. Kenapa dia bercakap lagu tu? Nabi sallallahu alaihi wasallamnya tidak lebih dari tersenyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum, dia faham lah. Dia faham. Apa yang jadi lagu ni? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, barangkali kamu ni nak balik kepada Rifa'ah. Tidak gitu kan? Tak boleh. Tak boleh. Kamu kena merasai madunya dan dia merasai madumu. Gitu. Kalau tidak tak boleh. Hadis ni kita sudah jumpa beberapa kali dah. Hak nak sininya kepada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Tu dia senyum. Senyum ni mana tak ada bunyi suara. Cuma nampaklah mulut dia tu. Nampaklah senyum. Baiklah kita kata kalaulah maknanya betul seperti dia kata tadi, seporenda kain tu tak jadi hijau kalau nak kira. Lepas tu macam mana dia kata Nabi SAW kata tak boleh, kamu tak boleh balik kepada Rifa'ah kecuali kamu merasai madunya dan dia pula merasai madumu. Nak merasai madu lagu mana dah kalau tak boleh nak kerja. Seporenda kain, kalau seporenda kain tu tak ada benda. Apa maksudnya kalau lagu tu? Lepas tu dia tidak tidur sekali lagi kau. Dia tahu pula tu lagu-lagu ni. Macam mana? Mesti dia sudah tidur sekali dah. Dia sudah bersetubuh dah tu. Apa yang dia kata seperti renda kain ni? Kalau seperti renda kain sungguh tak boleh jadi. Macam mana? Jadi ada ulama yang menjawab, dia kata maksud renda kain itu bukan renda kain betul-betul lembek sampai tak boleh nak buat kerja, tidak, tetapi tidak memberi kepuasan kepadanya lah. Misalnya kecil ke, misalnya benda-benda yang seumpama itulah tidak memuaskan dia. Itu yang dia umpamakan dengan renda kain itu.
Ataupun boleh jadi renda kain tu makna dia tidak dapat memuaskan lah, bukan masalah apa. Macam-macam orang ni, orang lelaki ni pun ada yang kuat, ada yang lemah, ada juga mana tidak berapa kuat lah bangkali gitu, tidak memuaskan dia. Teringat baliklah kepada suami yang lama. Kira-kira je begitu. Bukan makna tak boleh langsung. Apa lagi sebelum pada ni kita sudah jumpa dah dia ni. Abdul Rahman tu dia ada anak dah. Ni anak siapa, dia serupa dengan Abdul Rahman. Kalaulah dia tu seperti renda kain betul, macam mana dia sudah dapat anak? Ini maksudnya dia tidak memuaskan hati dia lah. Gitu. Bukan maknanya dia tu orang kata seperti mati pucuk. Tidak lagu tu. Kalau tidak, macam mana dia dapat anak? Seterusnya riwayat daripada anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cerita, ayah dia cerita, Umar bin Al-Khattab, baru ni kita sudah jumpa dah dia ni. Berapa kali dah jumpa? Banyak dalam kitab-kitab besar hadis ni ada belakang ni. Umar bin Al-Khattab minta izin nak masuk. Pada ketika itu dekat Nabi ada beberapa orang perempuan Quraisy duduk buah-buah dengan dia, tanya begitu begini. Lepas tu banyak pula bercakap tu, tinggi pula suara tu, lebih lagi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Umar minta izin, cepat-cepat lari balik tabir. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak izinkan lagi. Bila dengar suara Umar saja, maka lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun izinkan kepada dia pun masuk. Masuk tu dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk suka. Suka tu siapa nampak gigi lah, sekurang-kurangnya. Kalau senyum tu boleh jadi tak nampak gigi. Suka ni sekurang-kurangnya nampak gigi ataupun bunyi suara udah-udah. Kita kata. Dia pun bila tengok Nabi suka ni, doa selalu, mudah-mudahan Allah membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ginilah, sama dia sukalah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam suka ni. Tak saya tengok sedih-sedih. Wahai Rasulullah, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, yakni untuk engkau mendapat kegembiraan dan kesukaan. Aku sanggup kalau aku sampai menebuskan ibu dan ayahku sekalipun, biarlah engkau suka. Itu maknanya bi abi anta wa ummi tu. Siapa setara tu nak suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suka, tak sih kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedih. Lepas tu Nabi SAW pun kata, aku hairanlah kepada perempuan-perempuan ni. Tadi duduk dekat aku belakang, bila dengar suaramu lari cepat-cepat duduk menusuk balik tabir ni. Apa lagu tu? Umar pun kata, sepatutnya kau lah yang lebih mereka geruni, wahai Rasulullah. Umar pun dah tahu gitu, pergilah. Pergi kat dekat tabir tu, dia kata, wahai musuh diri mereka sendiri. Maknanya musuh diri sendirilah ni. Adakah kamu gerun kepada aku, tidak gerun kepada Rasulullah? Dia pun kata, engkau afaz wa aghlas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang panggil isim tafdil ala ghairi babih. Isim tafdil ala ghairi babih. Cuba kita tengok nombor berapa ni? Nombor 3 dalam hasiah. Huma fihima wa sighatu af'al, bukan mengikut bab dia. Bukan mengikut bab dia. Kalau isim tafdil ni maknanya engkau lebih kasar, engkau lebih keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun keras juga, kasar juga, cuma engkau lebih. Sifat kasar dan keras tu ada juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita pakai isim tafdil ni dengan makna yang asalnya. Yani kalau isim tafdil itu ala babihi. Tetapi di sini kita tak boleh pakai tafdil ini ala babihi, tapi kita kena pakai tafdil ala ghairi babi. Pasal apa? Kerana ada hadis kata dia, laisa bifazzin wala ghalizin. Hadis lain yang menggambarkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak kasar dan dia tidak keras. Langsung tak kasar tak keras. Lepas tu ini apa makna isim tafdil? Lepas tu macam mana pula dengan firman Allah SWT, waghluz alaihim, bersikap kasarlah terhadap mereka. Ni suruh kasar, makna ada kasar pun Nabi SAW.
Dia sebut hak nafi kasar dalam hadis itu, iaitu sifat asal Nabi SAW tu dia tidak kasar. Kalau dia kasar pun kerana Allah SWT suruh, mana dia buat-buatlah. Dia buat, dia timbulkan hak tu. Sebenarnya dia tidak ada hak kasar. Sifat asal dia bukan hak kasar. Sifat hak kasar tu setelah diperintah dia kasar. Itu ada yang kata lagu tu. Ataupun nafi ni, hak tidak ada kasar, tidak ada keras kepada orang mukmin. Hak suruh kasar ni kepada orang munafikin dan kepada orang kafir. Hak tu suruh kasar. Hak dalam hadis kata dia tidak kasar, tidak keras tu dengan orang-orang mukmin. Jadi boleh pakai belaka lah. Kalau kita pakai Nabi SAW ni ada juga kasar sedikit sebanyak, maka boleh terima lah isim tafdil tadi mengikut makna asalnya. Tapi oleh kerana hadis tadi ada, ramai ulama taksir pakai dengan makna isim tafdil mengikut makna asal dia. Jadi apabila tidak dengan makna asal dia, kita terjemah dengan makna selapis sajalah, iaitu engkau kasar dan engkau keras, bukan engkau lebih keras, bukan engkau lebih kasar. Tidak. Sebab engkau keras, engkau kasar. Tetapi daripada ada min tu, selepas tu min ada menunjukkan Rasulullah SAW ada juga kasar tu. Bukan tak ada langsung, bukan tak ada langsung, tapi kasar tu perempuan-perempuan dia tahulah, tak apalah, tidak kata tak tentu pasal lah. Dia banyak bertolak ansur Nabi SAW ni. Begitu. Masa ada min itu, Rasulullah SAW pun katalah, dia kata tu, syaitan tidak bertemu denganmu berada di satu jalan, melainkan dia tak akan pergi ikut jalan tu, dia pergi ikut lain. Apa maknanya? Jadi hak perempuan-perempuan duduk dengan Nabi SAW tadi tak molek lah, syaitan ada lah. Dan Nabi SAW dia tak lari. Kalau Sayyidina Umar, dia lari. Seseolahnya macam perempuan tu lari buat tak ada kaitan dengan syaitan lah, syaitan lari tak saya duduk dekat Sayyidina Umar. Pada dekat Nabi, kalau lagu tu macam nampak hebat Sayyidina Umar lagi lah. Macam mana? Ini cerita lain. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan hak ni super syaitan ni dia orang band dia lari, lepas tu dia mari. Orang komak dia lari pula, lepas dia mari. Bila orang semayang dia tak lari pula. Pas semayang dengan band mana-mana lebih. Kalau nak kira dia tak lari pula pada ketika tu. Pada ketika tu serupa juga di sini. Bukan bermakna Sayyidina Umar tu lebih daripada Nabi SAW, dan bukan juga bermakna perempuan-perempuan ini telah melakukan kesilapan sehingga ada syaitan sekali dengan dia. Pak Nabi SAW duduk elok dia tu, takkanlah lagu tu. Bukan maksudnya kepada perempuan-perempuan ni. Nak ceritanya perkara-perkara yang mudah sekali syaitan bergantung, bergayut ataupun tumpah dalam keadaan-keadaan mana. Biasanya keadaan-keadaan ada perempuan duduk buah-buah, biasanya di situ. Kalau dengan Nabi SAW, walaupun ramai perempuan itu, tentu sekali tidak ada perkara yang tidak molek. Apa nak ada syaitannya? Tapi kalau dalam keadaan lain, orang biasanya kalau duduk kecek-kecek dengan perempuan lama-lama dia ada benda tak molek, syaitan akan situ. Ini maksud Nabi SAW berkait dengan perempuan, melalui benda-benda macam itulah syaitan boleh pergi. Kalau berjumpa dengan Sayyidina Umar, syaitan akan lari. Apa makna akan lari? Setengah ulama kata memang dia lari sungguh, sebab dia lari kobel. Setengah-setengah ulama pula kata tidak, ini maksud lari ni tidak akan ada benda-benda yang tak molek yang syaitan boleh tumpai tu. Kalau selagi Sayyidina Umar ni ada, dia hapus dulu lagi, dia tidak akan benar dulu lagi benda-benda yang syaitan boleh tumpai untuk buat, dorong orang buat maksiat. Sebab apa? Sebab dia hapus dulu lagi. Itu makna syaitan tak lalu ikut jalan dia tu. Sebab apa? Sebab dia sekat selalu jalan, syaitan tak lagi. Kalau hak dia buat, peraturan yang dia buat, cara hidup dia buat, memang tak ada ruang untuk syaitan. Itu maksudnya. Aku mana-mana pun hadis ini menunjukkan kelebihan Sayyidina Umar. Kelebihan Sayyidina Umar. Hak nak tadinya dalam bab ni kita duduk baca ni, iaitu Nabi SAW ketawa bila Sayyidina Umar masuk. Dia suka. Nabi SAW pun ada suka juga. Tidak kata orang nampak neraka, orang nampak azab kubur, orang nampak goni-goni ni,
Siapa tak suka? Tak boleh nak suka. Tidak. Hak tu orang tarah rendah lah gitu. Tarah rendah lah gitu. Kalau dia tak khabar tu kalau dia tu habis nampak sekali tu habis. Lepas pada tu tak boleh kecek dengan orang. Mula nak jerit. Tak boleh buat kerja benda ke apa. Tak boleh. Tak say gimana dah. Tidak lagu tu. Tu kalau hak lagu tu orang tu masih rendah lagi. Kalau orang sudah tinggi, dia boleh kawal perasaan dia tu. Hak takut hak gitu gini duduk dalam hati dia. Dengan orang ni lagu lain. Dia boleh senyum, dia boleh buat kerja, dia suka ramai-ramai. Tapi hati dia tak serupa dengan orang lain. Sebab itulah ada tabi'in bertanya kepada sahabat, sahabat-sahabat ni tak suka kah? Kalau dengar cerita sahabat ni serius saja perang lah gitu gini, jadi dia ni tak suka kah? Ada dalam hasiah kita ni pun disebut, sahabat kata apa dia tak sukanya? Dia suka, kata dia. Sahabat-sahabat suka sampai masa suka tu, tetapi iman dalam hati mereka lebih besar lagi daripada gunung. Walaupun dia suka tu suku dalam hati dia tu tidak lupa. Begitulah juga dengan Nabi SAW. Ibnu Umar ditanya di dalam riwayat Abdul Razak, Ibnu Umar ditanya, adakah sahabat-sahabat Rasulullah tu selalu suka? Dia kata suka lah, kata dia. Wal iman fi qulubihim a'zam minal jibal. Iman dalam hati mereka lebih besar lagi daripada gunung-gunung. Suka tu. Seterusnya daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Taif, dia pun kata, esok kita baliklah, insya-Allah kita balik. Ada pula apa semangat ni. Lepas pada Fatih Makkah ni kan Mekah ditakluk dah, dikuasai dah, tak ada apa dah lah. Moga tempat pusat tu sudah dikuasai dah. Jadi tinggal Taif ni tidak besar mana dah lah. Tapi ramai lagi orang kafir situ. Nabi SAW kata esok kita balik lah. Hak semangat-semangat ni, hak baru-baru Islam ni kata, kita tak usah gimana, siapa kita menguasai betul-betul Taif ni pun biar boleh kita kata, barulah kita balik. Nabi SAW pun kata, tak apalah kalau pergi, kita pergi pergi. Bila pergi perang tu, perang memang dahsyat lah perang. Dan orang-orang Islam sendiri pun banyak juga mendapat luka. Rasulullah SAW dia tahu gitu tu, dia kira dah kuasa tu kekuatannya tidak sebelah mana, ataupun mungkin dia nak tengok sahabat dia tu lagu mana, keadaan sahabat dia. Ini semua berlaku dengan hikmah Allah SWT berlaku lah. Lepas pada tu Nabi SAW kata pula, esok kita baliklah insya-Allah. Senyap tak kata. Kemarin kalau kata nak kelik, esok insya-Allah. Orang gini, awal luka banyak dah, sakit dah tu, senyap. Itulah tabiat manusia. Senyap. Bila senyap tu Rasulullah SAW pun suka dia. Begitulah keadaan manusia ni. Kalau tidak itu dia suka. Kalau bila kena sakit tu tak ada lah. Cuma Imam Bukhari kata Humaidi, tok guru dia, seorang lagi selain daripada Qutaibah, dia kata dia meriwayatkan daripada Sufyan. Sebab Qutaibah bin Sa'id ini dia ambil daripada Sufyan juga, cuma datah dia tu riwayat secara an-anah. Hal ini tidak secara an-anah tetapi dengan ikhbar semuanya. Seperti kita tadilah. Artinya Imam Bukhari ambil daripada dua orang tu lah. Lepas tu riwayat daripada Abu Hurairah, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Ini kita sudah jumpa dalam bab puasa dulu. Bab puasa. Lepas tu banyak kali Imam Bukhari buat mari pula, sebab dia ada maksud di tempat masing-masing, dalam bab masing-masing tu ada maksud dia sendiri. Sini maksud nak cerita Nabi SAW suka tu, suka. Bila orang tu mari cerita gini ni, akhir sekali orang tu kata tak ada orang yang lebih sesak daripada dia, kalau lagu tu boleh ke dia susuknya. Dah lah dia sudah langgar hukum Allah SWT, dia sudah mendapat kepuasan dia dengan isteri dia. Lepas tu dia dapat pula dah buat tamat sebaku besar pula. Lepas tu yang Nabi SAW nak suka tu. Jadi dia suka sehingga nyata gigi belakang. Maknanya kira-kiranya tengah gitulah suka tu.
Kalau lagu tu kamu lah. Ni cuba kita tengok Tenggangok ni apa makna. Hak ni dia kata bila nampak gigi alik belakang, bermakna dia suka tu luah ke Allah lah, Tenggangok lah. Baru nampak. Kalau bawa gitu tak nampak gigi alik belakang. Ni mesti terbuka mulut dia tu. Gitu. Suka tu. Bila terbuka baru nampak gigi alik belakang. Tapi yang tadi Aisyah kata dia tidak pernah tengok Nabi SAW ketawa sehingga nampak anak lidah dia. Kalau ngangornya nampak anak lidah tu. Apa makna? Sini ni dalam hasyiah ni nombor 8. Cuba kita tengok. Tidak nak baca semua, cuma nak ambil tempat-tempat ni ya. An-nawajid. Apa makna an-nawajid itu? Nabi SAW ketawa sehingga nampak, sehingga kelihatan nawajidnya. Apa makna nawajid itu? Iaitu ukhrayat al-asnan, gigi bahagian belakang. Bahagian belakang, gigi di bahagian belakang. Itu maknanya nawajid. Dan geraham-geraham, termasuklah geraham-geraham itu pun termasuk dalam nawajid lagi. Hak tu hak di belakang. Hak bahagian depan ni orang panggil sanaya. Sanaya hak bahagian depan, gigi depan tu. Kemudian rubaiyat hak pak ni, pak depan ni. Kemudian aniyab, lepas pada hak pak ni, ni taring hak depan ni. Kemudian dawahik, lepas pada hak depan ni, ke belakang lagi. Nawajis ni di belakang lagi. Maknanya nampak mesti dia tenggangok. Itu masalahnya. Thumma nawajis, lepas tu baru nawajid di belakang sekali. Fa in qulta, kalau engkau kata, kalau engkau muskil lah, kata dia, baina hadha wa baina hadith Aisyah alladhi ya'ti an qarib ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta ara lahawatihi innama kana yatabassamu. Itu hadis yang tadi kita sudah baca dah. Kemudian lagi dia kata nampaknya hadis ini bercanggah dengan hadis Aisyah yang tak lama lagi kita akan jumpa ni, sebentar lagi. Iaitu aku tidak pernah melihat Nabi SAW ketawa dengan sungguh-sungguh hati, ketawa habis geng, kita kata. Ketawa dhahikan hatta ara, sehingga aku nampak lahawati. Baginda hanya tersenyum. Ini ta'arud, ada ta'arud dan munafat, ada pertentangan ni dan percanggahan ni. Ini dengan hadis Aisyah tu. Qultu, saya akan jawab, kalau kamu muskil begitu, jawapannya begini: tidak ada pertentangan dan tidak ada percanggahan di antara dua hadis itu. Kerana satu, Aisyah dia menafikan dia tengok. Tidak pernah aku melihat. Tak pernah lah Nabi SAW tu suka siapa lagu tu di rumah dia. Dia tak pernah tengok. Tapi boleh jadi di rumah orang lain ada. Tak kebetulan tak suka ke dia. Dia bukan duduk di rumah Aisyah sama. Abu Hurairah dia royak, dia tengok. Dia tengok ni bukan di rumah, ni luar. Jadi tidak ada percanggahan itu. Wal muthbit muqaddam ala nafi. Mengikut kaedahnya, orang yang menyabitkan sesuatu, kita kena utamakan dia berbanding orang melebihi orang yang menafikan sesuatu. Macam Aisyah, dia kata Nabi SAW tak ada suka lagu tu. Maknanya dia ayat setakat ayat dia tahu. Kalau ada orang lain pula macam Abu Hurairah sini, kata dia ada Nabi SAW suka lagu tu, bermakna kita kena utamakan Abu Hurairah lah, sebab dia ayat dia tahu. Kalau dia tidak tahu begitu, macam mana dia boleh ayat? Gitu. Ini tidak ada pertentangan. Yang kedua, jawapan yang keduanya, ada juga orang yang menamakan gigi taring dan gigi hak suka dawahik, bahagian depan ni, bahagian depan gigi ni, ini nawajis, dia panggil nawajis juga, mengikut satu bahasa yang lain. Kalau lagu tu tidaklah sampai nampak gigi hak belakang tu, dengan arti mesti kena dia buka mulut. Mana kalau tidak buka mulut pun lebih kurang lagu tu akan nampak juga gigi bahagian belakang. Kalau kita pakai nawajis itu dengan makna gigi hak ni apabila suka tu nampak. Kalau lagu tu tak ada timbul masalah. Itu dua. Yang ketiga yang tidak ada jawapan di sini, kita nak jawab. Hak Aisyah nafikan itu ketawa mustajmi'an qattu dhahikan. Kalau kita ketawa habis geng, ketawa terbahak-bahak, hak tu tak ada. Tapi kalau buat ketawa
Lepas tu ada ngangor mulut sikit nampak, tak nampak lagi anak lidah tu. Ketawa tu bohok ni tengangor gitulah. Tak ada lagu tu. Kalau buat tengangor sikit tu, jadi nampak gigi alik belakang, itu bukan ketawa terbahak-bahak lagi. Apalagi suaranya tidak derah. Ada kan orang kalau suka terlajuk tu dia siapa tengangor. Lagu tu tak ada. Sambil melompat-lompat tu. Lagu tu tak ada. Hak ni sekadar tadi saja. Siapa tengangor sikit, nampak dan tidaklah kuat sangat. Itu ada. Artinya suka gapo ni, ini adalah perhiasan kepada diri seseorang itu. Kalau seseorang itu tak ada suka, tak ada seri juga, tak ada seri lah pada wajah dia. Nabi SAW tak ajar begitu. Padahal dianya paling takutlah kepada Allah SWT. Dia ni Allah SWT sudah tunjuk dan macam-macam tunjuk kepada dia. Itu pun tidak menghalang dia dari ketawa. Daripada Anas bin Malik kata dia, aku berjalan bersama Nabi SAW. Lepas pada Tuhan ni cerita dia pun jumpa dah juga. Ada seorang Arabi tiba-tiba mari tarik kain dia balik belakang ni dengan deras sekali. Tarik tu sampai bekas ni di leher. Nabi SAW ni kulit dia cerah, putih, kulit dia cerah. Jadi apabila kena tu mudah nampak lah kesan dia. Pasal kuat sangat dia tarik tu. Lepas tu orang tu pun kata, berilah kepada dia sebahagian atau sedikit daripada harta yang ada, harta Allah yang ada padamu. Nabi SAW pun paling sambil dia ketawa suka. Ni nak cerita ketawa yang hebat lagi. Ketawa ni macam-macam, kerana lucu, kerana macam-macam ketawa ni. Ada kalanya kerana seseorang tu terlalu penyantun, penyabar, sabar dia tu, darjat sabar dia tu tinggi sangat. Sifat penyantun dia tu, dia boleh kawal diri dia. Maknanya orang, kalau orang lain semua menangis kau, dia tidak menangis. Kalau orang lain semua tak boleh pergi dah, nak marah dah, dia boleh senyum lagi. Dia boleh, bahkan boleh suka lagi. Boleh suka lagi. Ni tinggi benar. Dalam keadaan orang buat menyakiti dia, dia boleh suka. Kalau lagu tu tinggi lah, tinggi. Orang kata gini-gini, dia boleh senyum lagi. Orang baru boleh jadi pemimpin. Kalau tak boleh lagu tu payah, tak boleh. Dia boleh suka lagi. Ni suka apa makna? Suka kalau kita kata dia paling tu dengan masai muka kau dengan marah, tak apa kalau kita kata. Tapi tidak. Inilah akhlak dia nya. Budi dia yang begitu tinggi tu. Maknanya dia boleh suka lagi dalam keadaan tu. Lepas tu dia pun suruh bagilah. Lepas tu riwayat daripada Jarir, kata dia, Jarir ni Islam lewat dah. Jarir ni Islam lewat dah. Pada tahun yang ke-9 atau pada tahun yang ke-10 dah dia ni. Mana selepas turun ayat Maidah, surah Maidah ni. Dia kata semenjak aku Islam, Nabi SAW tidak terlindung dariku. Lepas tu Nabi SAW depan dia semua kau? Tak. Ketika duduk di rumah, dia duduk dalam rumah Nabi kau? Tak, tentu. Mana tidak pernah terlindung ni, bila Nabi hadir dalam majlis, dia mesti ada, dia mesti nampak. Mana tidak kata dia duduk di belakang, kau tak. Maknanya begitu dia memberi perhatian kepada Nabi SAW sehingga tidak terlindung. Kalau Nabi SAW keluar dalam majlis, mestilah dia akan nampak Nabi SAW, Nabi SAW akan nampak dia. Maknanya jelas lah. Kalau apa-apa cerita yang dia rayak tu, mana dia tengok sungguh, tidak kata dengar orang cerita, tidak. Walaupun sekejap dia bersama Nabi SAW. Dan tidak dia melihat kepadaku melainkan dia tersenyum. Kalau dia tengok ke aku, dia tersenyum. Dia senyum sama. Ini menunjukkan Nabi SAW ni suka senyum. Dan dia pun kata senyum tu sedekah. Senyum tu sedekah paling tidak. Tak boleh nak beri sedekah, beri senyum, boleh dah pahala. Dan sahabat-sahabat ni termasuklah Jarir ni. Di antara cara dia selalu duduk alik kanan kalau sembahyang. Sebab apa? Nabi SAW selalu kalau paling dia paling alik kanan. Sebab tu dia akan nampak muka Nabi SAW. Dia nak tengok kalau boleh.
Setakat mana yang boleh tengok, dia nak tengok sepuas hati dia. Berapa yang nak tengok gitu pun, itu tanda orang sayang lah. Tanda orang sayang lah, betul lah orang sayang kat orang. Kalau boleh tengok sama tak apa. Kalau tidak sayang, tak adalah mana berasa jemu lah kalau tengok sama lah, cemuh lah, nak marah lah, macam-macam lah kalau tidak sayang. Tapi kalau sayang, tengok sama pun tak apa. Ini sebab sayang lah, sebab sayang. Apalagi dia tahu dah dia di saat akhir benar dah ni, Nabi SAW ni mana saat akhir. Jadi kena rebut peluang lah. Orang-orang hak dulu-dulu lapis dulu-dulu dah juga pergi berniaga, dah pergi sana sini. Dia ni tak lepas peluang. Bila saja Nabi SAW keluar dalam majlis, dia ada, mesti ada. Dia akan nampak Nabi SAW. Itu makna Nabi SAW tidak terlindung dari dia tu, itu maksudnya. Kemudian riwayat daripada Zainab binti Ummi Salamah, yang anak tiri Nabi SAW. Dia kata Ummu Sulaim tanya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, sebelum dia tanya tu, dia mukaddimah dulu. Allah SWT tak malu dengan perkara yang benar. Kalau perkara yang benar, dia royak belah mana-mana. Lepas tu baru dia tanya, orang Tina kena mandi kah? Kalau dia ni mimpi. Mimpi ni maknanya ihtilam ni, mimpi bersetubuh lah, sehingga terkeluar air mani dalam tidur, pada ketika tidur tu. Itu makna ihtilam. Nabi SAW kata, ya, kalau dia ada nampak air, mana ada kesan, lepas bangun tu ada kesan air. Kalau tak ada, daripada sini lah ulama kata, kalau tak ada, tak lah. Mana kerana air tu bukan kerana mimpi itu, bukan kerana mimpi itu sendiri, tapi kerana keluar air, ia kena mandi tu. Ummu Salamah pun suka. Ini isteri Nabi SAW, mak kepada Zainab tadi. Dia pun ketawa, nak suka dia pun suka. Adakah orang perempuan tu mimpi? Nabi SAW kata, ada kalau dia tidak mimpi, mana yang mak dia serupa dengan anak dia? Mana dia serupa dengan anak dia? Maknanya orang perempuan tu pun ada air mani juga, yang memainkan peranannya yang tersendiri dalam pembentukan janin dalam perut itu. Bukan si ayah saja ada peranan dia, mak pun ada juga. Bukan kata si ayah saja. Kalau ayah saja ada, orang panggil kata air mani yang membentuk orang tu, tentulah tak ada serupa lah ibu dengan anak, ataupun anak dengan ibu. Bila ada serupa, maknanya ada jugalah, ada jugalah air mani tu. Apabila ada air mani, dia manusia, dia ada nafsu. Ada nafsu, dia boleh jadi kerana lewat kahwin ke, kerana apa ke, boleh jadilah dia ada mimpi. Ya, Ummu Salamah tanya, dia tak ada mimpi ke? Boleh jadi. Boleh jadi dia hidup dalam suasana yang terkawal, tidak ada perasaan itu terus. Lepas pada tu bila dia mata, dia berkahwin. Sebab tu dia tanya, kalulah dia sendiri pernah mimpi, tak payah tanya lagu tu lah. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata, dah, ini kerana isteri, orang nak jadi isteri Nabi SAW ni, kok mana-mana pun dia tak pernah mimpi dengan orang lelaki. Dia tak pernah mimpi. Kalau dia kahwin suku tu, mimpi tu makna permainan syaitan. Syaitan main, syaitan goda dia, peralatkan dia, guna dia. Kalau nak jadi isteri Nabi SAW ni, siapa-siapa pun dia tak ada ni. Sebab itulah dalam riwayat yang lain disebut Aisyah. Aisyah tanya, adakah orang perempuan ni mimpi? Maknanya seseolahnya tak ada lah, dalam pengalaman dia tu tak ada. Hak sini Ummu Salamah, padahal Ummu Salamah ni bini orang dulu, dia ada anak dah ni. Dia janda dah berkahwin dengan Nabi SAW. Dia tanya, mana dia tidak pernah mengalami itu. Tetapi orang lain, Ummu Sulaim, dia tanya, mana dia tahu. Mana ada mimpi itu, ada. Cuma isteri Nabi SAW yang ada di sini, disebut sini Ummu Salamah, Aisyah, dan seorang dua lagi ada. Tidak semua juga, cuma ulama buat kesimpulan kira-kiranya isteri Nabi SAW ni tak ada mimpi. Tapi kita nak kata dengan pasti semuanya, tidak juga. Tak boleh kata dengan pasti juga. Tidak ada dalam hadis yang sebut semua isteri-isteri Nabi itu sebelum berkahwin dengan Nabi SAW tak pernah mimpi. Tak ada sebut lagu tu. Apalagi mereka tu semua mengikut akidah kita bukan maksum. Bila bukan maksum, boleh jadi ada. Cuma Ummu Salamah yang dia berasa pelik ni, dia tak ada lah. Dia tak pernah berlaku kepada dia. Gitu.
Ini menunjukkan bahawa orang perempuan di zaman Nabi SAW ni terbuka sangat. Dia tanya Nabi SAW secara terbuka, tanya. Tengok tadi, nak ayat dia cerita. Padahal di zaman jahiliah orang tak bagi muka kepada orang perempuan. Orang tak bagi muka, tak beri peluang kepada orang perempuan. Tapi bila Islam, Nabi SAW tengok dekat dia, di sekeliling dia orang perempuan duduk tanya dia sampai tinggi lebih daripada suara dia, tak apa. Maknanya begitu baik, mesra dia dengan orang perempuan pun. Terus daripada Aisyah tadi, dia kata tak pernah aku lihat Nabi SAW ketawa terbahak-bahak, suka habis geng, kita kata, sehingga aku nampak mana anak tekak dia ataupun anak lidah dia. Hak tu tak ada. Tapi kalau nak nampak anak lidah ni, kita kata cara ngangor kuat benar tu. Kalau kita kata tengangor gitu sikit, tak nampak lagi, nampak gigi alik belakang tu. Ni ketawa terbahak-bahak. Itulah yang maksud yang dinafikan. Kalau lagu tu tidak bercanggah juga dengan Abu Hurairah tadi. Baginda hanya tersenyum. Ini yang kebiasaannya. Yang kebiasaannya kebanyakannya dia senyum. Dia senyum. Jumpa orang, kalau tak jumpa orang, kalau jumpa orang lebih lagi lah. Kalau dia tak senyum pun, muka dia tu memang jenis senyum dah, super senyum dah. Memang ada tarikan dah. Apalagi kalau dia jumpa orang, dia mesti senyum. Kecuali kalau dia tak kenal lah. Kalau tak kenal apa-apa, memang sahabat-sahabat nampak daripada muka dia selalu, memang nampak merah ke muka dia tu, nampak merah muka dia, merah cuping telinga dia, nampak lagu tu. Lepas tu riwayat daripada Anas ini, orang pergi pada hari Jumaat, Nabi SAW duduk khutbah ni, kemarah. Lepas pada tu minta hujan, tak ada awan. Lepas tu Nabi SAW pun minta hujan, mari tu bertindih-tindih mari hujan. Apa ni awan tu. Lepas tu mereka pun ditimpa hujan. Hujan tu lebatnya seminggu tak berhenti sampai mengalir habis. Jadi banjir lah, banjir. Seperti kita ni lah banjir. Banjir habis mana sampai ke minggu depan. Lepas tu orang tu pun bangun pula, atau orang lain, orang tu ataupun orang lain. Sebab boleh jadi orang tidak biasa lah, tidak dikenali sangat, duduk kampung-kampung mana ni mari. Ketika itu Nabi SAW sedang berucap juga. Dia kata kita tergelar dah, selai dah kata dia. Minta doa lah dengan Tuhan, biar dia hentikan hujan ni. Bawalah hujan ni. Binatang-binatang pun mati habis, pokok-pokok kayu pun habis. Dia sebutlah dalam riwayat yang lain. Ada disebut. Maka Nabi SAW pun doa. Nabi SAW pun suka ketika itu. Suka tu nak cerita keadaan manusia ketika tak ada, minta. Bila mari, lagu tu pula gitulah keadaan manusia. Di sebalik itu semua kita tidak tahu hikmah apa ya. Kadang-kadang banjir lebih besar sikit, ni kurang sikit. Kita tak tahu juga hikmah hak panjang, hak lama, jangka panjang, tak tahu apa yang dia buat lagu tu. Sebab itu Nabi SAW suka tu. Boleh jadi hak banjir besar tu pun baik untuk dia, tapi tak sih pula hakikat jangka panjang untuk dalam tanah kau, untuk tanaman dia kau akan datang, boleh jadi. Manusia ni hanya tengok setakat hak zahir saja. Bila tidak senang hak zahir, susah. Bila senang hak zahir, suka gitu. Tu dia nak suka tu. Kemudian dia pun doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar, kawasan sekitar, sekeliling, bukan atas kita, atas kami ni betul. Betul-betul atas kami. Mana jauh-jauh lah. Mana di sekitar tu, kawasan mana sekitar, tempat orang tidak duduk lah. Orang panggil tempat kita panggil, bahasa kita panggil kawasan tadahan hujan. Di bukit-bukit, tempat pokok kayu banyak, di hutan belantara, sana tu turun hujan, molek lah tu. Jadi air banyak di atas bukit tu. Dia boleh simpan air. Lepas pada tu tak hujan, berhenti. Ni ceritanya, cerita Anas ni. Allah SWT nak tunjuk kehormatan ataupun kemuliaan nabinya
lagu itulah. Dan bagaimana doa dia tu dimakbul oleh Tuhan semata-mata, sama ada nak minta Allah kemari ke ataupun Allah kata ada ke, semata-mata jadi berlaku benda tu. Hak nak sininya iaitu Nabi SAW suka tu je hak naknya. Dulu wak mari dalam bab lain, dalam bab lain. Ni wak mari dalam bab ni nak cerita dia tu ada suka. Bab qaulillah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sekatulah wallahu a'lam.